Kesultanan Pahang mengamalkan sistem perwarisan takhta. Waris ganti digelar Tengku Mahkota. Sistem pentadbiran berasaskan pembesar 4, 8, dan 16. 4 pembesar utama Pahang ialah: pertama, orang kaya Indra Syahbandar; kedua, orang kaya Indra Segara; ketiga, orang kaya Pahlawan; dan yang terakhir, orang kaya Indra Perbajelai. Kesultanan Perak mengamalkan sistem penggiliran. Dewan Negara Perak bertanggung jawab memilih dan melantik sultan. Sistem pentadbiran berasaskan pembesar 4, 8, 16, dan 32. 4 pembesar utama Perak ialah: yang pertama, orang kaya Bendahara Seri Maharaja; kedua, orang kaya Besar Maharaja Diraja; ketiga, orang kaya Temenggong Paduka Raja; dan yang terakhir ialah orang kaya Menteri Paduka Tuan. Kesultanan Terengganu mengamalkan sistem perwarisan takhta. Waris ganti digelar yang di-Pertuan Muda. Dewan Pangkuan Diraja berhak memilih dan melantik sultan. Jemaah ini turut dikenali sebagai ahli al-hal wa al-akad, yang bermaksud ahli yang memilih dan menjadikan raja. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Masyuarat Kerajaan. Kesultanan Selangor mengamalkan sistem perwarisan takhta. Waris ganti digelar Raja Muda. Dewan Diraja bertanggung jawab membantu dan menasihati sultan dalam menjalankan fungsi baginda. Antara anggota dewan ini termasuklah Raja Muda Tengku Laksamana dan Tengku Bendahara. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Masyuarat Kerajaan. Agama Islam dalam pemerintahan. Sultan merupakan ketua agama bagi setiap negerinya. Institusi agama berperanan penting dan bidang kuasa mereka mestilah dihormati. Sultan juga bertanggung jawab dalam mendaulatkan syiar Islam. Undang-undang digubal bagi mengawal kehidupan bermasyarakat. Hukum Kanon Melaka menjadi asas kepada kelahiran undang-undang bertulis negeri-negeri Melayu yang lain, seperti Hukum Kanon Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Warisan Hukum Kanon Melaka terbukti dalam pasal-pasal berhubung peraturan dan larangan istana, kekeluargaan Islam, jenayah, hutang piutang, dan hukum jual beli. Hukum Kanon Pahang digubal semasa pemerintahan Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah dan mengandungi 92 pasal. Undang-Undang 99 Perak digunakan semasa pemerintahan Sultan Iskandar Zulkarnain, berbentuk soal jawab, mengandungi 99 soalan dan jawaban. Adat istiadat ialah aturan dan perbuatan yang telah lazim dilakukan sejak sekian lama. Istiadat turut melibatkan upacara tertentu. Adat istiadat merupakan identiti dan keunikan warisan Kesultanan Melayu. Antara adat istiadat ini termasuklah adat keputeraan, adat perkawinan, istiadat pertabalan, istiadat pengurniaan darjah kebesaran, dan istiadat pemakaman. Persuratan. Tradisi persuratan Kesultanan Melayu Melaka diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain. Antara persuratan negeri Pahang, Perak, Terengganu, dan Selangor yang masyhur termasuklah karya sejarah, agama, perubatan, dan sastra rakyat. Karya sejarah. Hikayat Pahang dikarang oleh Haji Muhammad Nur yang mengisahkan sejarah Kesultanan Pahang pada abad ke-19. Melayu yang dikarang oleh Raja Chulan mengisahkan sejarah Kesultanan Perak pada abad ke-8. Selain itu, syair Tawarik Zainal Abidin ketiga karangan Tengku dalam Kaltum mengisahkan sejarah Kesultanan Terengganu pada abad ke-19 dan abad ke-20. Kenangan-kenangan Selangor dikarang oleh Wan Muhammad Amin yang mengisahkan tentang sejarah Kesultanan Selangor pada abad ke-19 dan abad ke-20. Sejarah rakyat. Hikayat Sang Kancil ialah cerita teladan dan jenaka yang berasaskan manuskrip Hikayat Pelandok Jenaka yang dibukukan oleh Daing Abdullah Hamid dari Perak. Karya ini mengandungi 20 buah cerita. Selain itu, Hikayat Isma Yatim yang dibukukan oleh Tengku Ampuan Maryam Permaisuri Terengganu. Ekonomi. Kegemilangan sistem ekonomi Kesultanan Melayu Melaka
telah diteruskan oleh Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu, dan Selangor, sehingga membawa kepada kemakmuran kesultanan masing-masing. Pelabuhan. Aktiviti perdagangan dijalankan melalui pelabuhan. Kesultanan Perak dan Selangor memiliki kelebihan kedudukan yang strategik di Selat Melaka. Pelabuhan Kuala Selangor dan Pangkalan Batu di Selangor serta Pelabuhan Kuala Sungai Perak menjadi pusat perdagangan yang aktif pada abad ke-17 hingga ke-19. Antara hasil dagangan utama termasuklah biji timah. Kuala Terengganu pula merupakan pelabuhan entrepot pada abad ke-18. Barang yang didagangkan di pelabuhan ini ialah emas, biji timah, kain sutera, senjata, gula, dan hasil hutan. Selain itu, pelabuhan tersebut diuruskan oleh Syah Bandar dan pegawai pelabuhan yang lain. Sistem cukai yang cekap dilaksanakan bagi memastikan perdagangan berjalan lancar. Mata wang. Negeri Perak terkenal dengan mata wang bongkah timah yang dinamakan bidol sejak abad ke-17. Mata wang pitis yang diperbuat daripada timah digunakan di Pahang mulai pemerintahan Sultan Muhammad Shah, manakala mata wang tampang digunakan pada abad ke-19. Di Terengganu, Sultan Zainal Abidin memperkenalkan mata wang berupa kupang emas. Selain itu terdapat mata wang pitis. Di Selangor turut ditemukan mata wang shilling yang digunakan sebagai pemerintahan Sultan Ibrahim Shah.